Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita bermula, izinkan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu TGC Weekly Training. TGC Weekly Training ini diilhamkan oleh founder kita Dr. Wirda Rahim untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan yang ada dekat TGC ini untuk fahami dengan lebih jelas lagi dan membuka ruang untuk tuan-tuan dan puan-puan bertanyakan terus kepada orang yang berpengalaman, yang dah pun lama dalam quantum meter ni, yang dah pun capai ranking-ranking sebagai consultant. Jadi TGC Weekly Training ini dijalankan setiap minggu, iaitu pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Jumaat. Jadi sesi ini kita bahagikan kepada tajuk-tajuk yang lebih kecil lah, supaya pada hari Isnin tuan-tuan dan puan-puan boleh fokus kepada know your product, iaitu berkenaan dengan organisasi dan juga produk-produk yang ada dekat quantum meter. Apa fasiliti yang ada dekat quantum meter ini bila mana tuan-puan daftar akaun quantum meter, so yang mana satu bersesuaian dengan tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua, pada hari Selasa, iaitu esok, TGC Weekly Training akan diteruskan dengan sesi Master Your Account yang bertujuan untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan tahu macam mana nak gunakan sistem emas quantum meter ini dengan lebih jelas lagi. Kan tak tahu nak tekan kat mana nak membeli, kat mana nak jual, kat mana nak tengok keuntungan. Esok kita akan bantu dengan account. So tuan-puan dengar dulu pada hari ini, kemudian tuan-puan boleh belajar satu persatu di dalam akaun esok bila tuan-tuan dan puan-puan dah pun buka akaun quantum meter. And then pada hari Rabu kita akan pergi kepada lebih terperinci lagi bagaimana pengiraan profit, macam mana nak tengok profit, berapa gram bila kita membeli apa semua tu. So pada hari Rabu. Kemudian pada hari Jumaat kita fokus kepada program reseller. Reseller ni jika tuan-tuan dan puan-puan nak tahu bagaimana sistem affiliate dekat quantum meter ini dan bagaimana kerja konsultan dekat quantum meter ini. So pada hari Jumaat kita ada buat sharing berkenaan reseller. Jadi biar tuan-tuan dan puan-puan jelas mana satu tuan-puan perlu join untuk dengar dan fahami dengan baik. Alright. So sekarang dah pun pukul 9.04 dan di ruangan Zoom dah pun ada seramai 47 orang sekarang ini. Okey, saya nak ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, teruslah ajak team members, ajak kenalan, ajak semua sekali, ingatkan mereka untuk join pada malam ini supaya mereka faham yang mana satu produk yang bersesuaian dengan diri masing-masing. Jadi mudahlah nak buat keuntungan dekat quantum meter ni. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan bersama dengan seorang Didi lagi yang akan berkongsi berkenaan dengan tajuk pada malam ini. Right, so pada malam ini kita akan bersama dengan Didi Abuzar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Abu, dengar suara saya? Buka mic dulu. Tak dengar suara tu. Tuan Abuzar, boleh buka mic? Dengar tak? Okey, dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Apa khabar Tuan Abuzar? Ya, baik. Alhamdulillah. Pertama sekali saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Tuan Abuzar kerana sudi meluangkan masa pada malam ini untuk berkongsi
dengan ramai orang dekat ruangan Zoom ini, dan mungkin di ruangan lain juga ada yang mendengar bila kita record and share dekat media sosial nanti, insyaAllah. Kerana Tuan Abu sebenarnya pagi tadi dia ada hal tau, tapi dia luangkan juga, dia sanggup ubah jadual dia semata-mata untuk berkongsi dengan kita semua pada malam ini. Katanya dah lama dah tak berkongsi dekat ruangan Zoom ni, jadi dia ambil peluang ini untuk bersama dengan kita. Jadi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Tuan Abu Zah lah. Ya, sama. Tuan Abu Zah sekarang ni bersiaran dekat mana? Dekat Ampang ke dekat rumah lagi? Di Seri Kembangan. Di Seri Kembangan. Oh, dekatnya kita di sebelah Putrajaya. Ya, betul. Ya. Alright. Saya akan serahkan terus kepada Tuan Abu Zah. Namun begitu, saya nak mohon dan sebaik Tuan Abu Zah perkenalkan diri terlebih dahulu, kerana saya yakin dah pasti ramai lagi yang belum kenal Tuan Abu. Sebab Tuan Abu pun dah lama dah tak berkongsi dengan kita dekat sini. Dan mungkin Tuan Abu Zah boleh kongsikan sikitlah perjalanan bagaimana dari seorang investor menjadi introducer, dealer dan DD di Quantum Matter ini. Boleh tak Tuan Abu Zah? Boleh. Boleh, silakanlah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi lagi menjemput saya untuk memberikan talk dan sharing. Dan terima kasih kepada yang hadir, yang dah join dan yang belum join. Terima kasih kerana sudi hadir untuk mendengar Zoom meeting ni. Terlebih dahulu saya kenalkan diri saya. Saya Abu Zah Ali. Saya seorang dealer developer di Quantum Metal. Okey, perjalanan saya daripada mula saya di QM adalah bermula dalam bulan 6 tahun lepas. Bulan 6, bulan 7 tahun lepas. So bulan 6, bulan 7 tahun lepas saya nekat untuk mencari salah satu sumber pendapatan lain yang boleh support dan boleh mengubah kehidupan. Okay, so saya cabar diri saya sebab kalau saya tak buat pun saya dah berada dalam zon selesa. Cuma saya cabar diri saya nak capai tahap yang lebih. So saya join PM, sebenarnya saya hampir join Public Gold sebenarnya. Okay, kalau ikut ada yang tahulah sejarah saya dah sampai nak ni Public Gold. Kemudian bila ada yang datang dia kata cuba dengar QM. So saya dengar QM, saya semak, saya buat research apa semua. Okay, first saya check daripada Bank Negara, saya check website QM, saya check dekat bank-bank. So banyak tempat yang saya check. So at that time, pada hari pertama saya join, hari pertama itulah saya introducer. Okay, sebab saya yakin. Alright, sebab saya dengan MAN ni bukan baru. Saya dengan MAN ni dah 5 tahun. Saya mencari satu benda yang kukuh untuk emas. So, Tuan Abu Zah, ya. boleh tak saya tahu siapa yang perkenalkan Tuan Abu kepada Quantum Matter ni? Sebenarnya ada 2 orang tau yang kenalkan saya dengan Quantum Matter. Yang pertamanya Encik Mazuki. Dia kenalkan saya masa mula-mula tahun 2019 rasanya. Tapi masa tu saya macam, ya ke, saya buat ignore je. Tapi kali kedua saya di-approach oleh Tuan Nobi. Tuan Nobi yang dia buka, dia bentang, dia tunjuk satu. Bila dia tunjuk tu saya pun nampak. Tuan Nobi kira bernasib baik dan bertuah lah. Ada Tuan Abu Zah dah melahirkan Tuan Abu sehingga jadi Didi sekarang ni. Ya. Cuma yang saya dah jumpa balik dengan orang yang approach saya mula-mula tu, dia kata dia pun boleh. Dia pun baru je introducer, saya dah dealer developer. Rezeki. Sedangkan dia masa tu join 2019, dia dah approach saya dah untuk join. So lepas tu hari yang pertama saya register, itu hari pertama itulah saya jadi introducer. And then kemudian saya tekad dekat dalam diri saya, why not benda ni saya cuba, bukan kata cuba, saya usaha sebaik mungkin. Kalau orang lain boleh buat, kenapa aku tak boleh? So, dalam masa saya tekad 1 bulan, saya menjadi dealer. Dan Alhamdulillah dalam 1 bulan lebih sikit, 1 bulan berapa 10 hari, lebih kurang 1 bulan lebih lah.
saya jadi dealer. Okey, semasa saya jadi dealer, yang register dengan saya pun dah 60 orang. Okey. 60 orang ramai tu. Ya. Alhamdulillah. And then kemudian saya teruskan, saya rasa pada saya kenapa saya nak stop sampai dealer. Sebab saya target more. So, saya teruskan sampai akhirnya pada bulan 1 tahun ini, saya menjadi bulan 1 nak ke bulan 2, saya menjadi dealer developer. So, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Dalam masa 7 ke 8 bulan saya jadi dealer developer. Okay. Laju Dan pada ketika itu yang register dengan saya direct 300 orang. 300 orang masa dealer developer. Ya. Boleh tak saya tahu, Tuan Abuza ni sebenarnya memang buat 100% quantum method ataupun ada kerja hakiki? Saya ada kerja hakiki yang lain. Sebab tu saya kata sebelum ni saya dah dalam keadaan zon selesa. Saya ada kerja hakiki lain. So, saya bekerja dengan kerajaan. And then kemudian saya kenapa saya nak berada di Takuk yang tempat yang selesa tanpa saya orang kata apa, force diri saya untuk saya nak much more better. Bukan kata tak better, kita dah selesa tapi kita nak lebih ke arah, kita cabar diri kita untuk ke arah yang kita target. So saya target, alhamdulillah dalam bulan 1 nak bulan 2 saya dah jadi dealer developer. Register dengan saya dalam 300 orang. And now proceed lebih kurang plus minus kalau termasuk dengan yang lain-lain tu dalam 500 600 kot. Ramai. Alright. Tuan Abu, boleh tak saya tahu, sebab memandangkan kita sedang dalam sesi Know Your Product hari ini, boleh tak Tuan Abu kongsikan kepada kami kat sini berapa jumlah profit yang Tuan Abu pernah dapat? Paling sikit lah yang pernah dapat dan paling banyak yang pernah dapat. Dia kalau dealer dia 4 angka, tapi kalau dia dealer developer dia 5 angka lah. 5 angka tu saya rasa tak boleh cakap kot berapa 5 angka tu. Mungkin boleh jadi 99,000. Itu income payout kan? Ya. Yeah. Okey, yang saya maksudkan ini berkenaan dengan dah pernah membeli unit GAE 10, betul tak? Betul. Okey, dalam banyak-banyak pembelian Tuan Abuza dekat GAE 10 ataupun GAE 5, berapa keuntungan yang paling sikit dan yang paling banyak pernah Tuan Abuza dapat? Keuntungan paling sikit keuntungan paling sikit RM20 rasanya. Sebab masa tu ada orang bertanya. So saya pun tak berapa confident sangat dengan jawapan. So saya try buat sendiri. Saya buat sendiri, oh ini jawapannya. So keuntungan tu dapat dalam 20, 25 macam tu. Dan keuntungan lain tu adalah dalam 4 angka gitulah. Itu yang keuntungan yang lain lah. Yang sedikit dalam 20 lebih sebab masa tu mas naik sikit je, tapi disebabkan ada orang bertanya. So kalau saya bagi jawapan yang salah, tu akan jadi misinformation. Hello. So sebab itulah saya terminate dalam keadaan walaupun saya untung sikit sebab nak tahu macam mana, tapi lepas tu bila dah tahu tu barulah kita terminate banyak-banyak. Itu yang dapat 4 angka lah. Alright, Tuan Abu, memandangkan kita dah pun pukul 9 boleh tak kita teruskan dengan sesi pada malam ini? Mulakan sharing untuk berkenaan dengan syarikat dan juga produk yang ada dekat Quantum Method ni. Boleh. Okay, boleh. Tuan. So saya teruskanlah. Boleh, silakan. Nampak tak? Okey, dah nampak. Boleh buka full ke? Full screen? Boleh? Sekejap. Okey. Sekejap.
Okey, nampak tak? Hello? Slide tak nampak. Slide tak nampak? Tak ada pun slide. Okey, tuan-tuan dan puan-puan Saya yang dah ada share dekat slide dah ruangan ni. Zoom, boleh tak komen dekat ruangan chat, adakah tuan-tuan dan puan-puan nampak slide, paparan slide, ada ke? Tak ada kan? Saya nampak, tak nampak lagi. Share slide. Okay. Nampak Sharing tak? screen. Okay, nampak. Nampak Quantum meter. Nampak Nampak ke tidak? Sekarang tak. Okay, nampak? Okey, so boleh saya teruskanlah. Okay, teruskan. Okey, baik. Assalamualaikum. Okey, sebelum tu saya nak terangkan penerangan saya mudah, ringkas, tepat dan padat. So sebarang pertanyaan nanti in the next last nanti boleh bertanya. So saya teruskan dengan quantum metal. So kenapa kita perlu menyimpan emas? Sebab emas adalah mata wang yang terunggul dan emas adalah kalis inflasi. So kita faham kalau contoh 1,000 kita simpan dekat Maybank ataupun dekat bank-bank dalam bentuk duit, lepas 5-6 tahun tetap juga nilai ada 1,000. Tapi kalau kita simpan di quantum metal, 1,000 tu mungkin boleh jadi 1,200, mungkin boleh jadi 1,500, boleh jadi 1,700. Sebabnya ianya bersandarkan kepada kenaikan harga emas ya. So sebab itulah kita menyimpan emas sebab emas mata wang yang terunggul. Okey, QM adalah sebuah company didaftar dengan SSM. So awak boleh lihat di situ ada 3 CJ daripada SSM. So Okay, sekejap Tuan Abu Zar. kenali quantum metal. Sebab ada yang komen dekat ruangan chat, minta Tuan Abu Zar view presentation format. Fullkan screen boleh? Fullkan screen? Dia nak nampakkan slide ni full. Boleh macam tu je? Alamak. Saya pakai iPad. Sebenarnya ni. Okey, tak apa. Tak apa tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tak nampak, boleh minta slide. Boleh minta slide dekat grup, nanti kita share. Tak dapat nak view. Saya besarkan, nampak tak? Okey. Lebih jelas dari tadi. Nampak? Okey, nampak. Okey, nampak. Okey, ni adalah SSM-nya. Alright. So awak boleh tengoklah siapa yang ada di dalam SSM ni semua. Alright. So saya teruskan kepada next slide, iaitu kenali quantum metal. Quantum metal didaftarkan pada 30 Julai 2012 dengan modal berbayar 10 juta. Merupakan peserta perdagangan komuniti Bursa Suq Asila, pembekal sistem perdagangan emas bank, pembekal emas bank tempatan iaitu Bank Muamalat, Bank Ar-Raji, Bank Affin dan juga Bank Alliance Bank. Dan perunding syariah adalah Isra' Consultant dan juga Tawafuk. Alright. So ini adalah lokasi ibu pejabat. Kita ada di KL, di G Tower, kita ada di Sarawak, kita ada di Johor, kita ada di Pulau Pinang dan kita juga ada di Petaling Jaya iaitu mesin ATM. Kalau siapa-siapa area Lembah Kelang, so boleh pergi mesin ATM emas di Petaling Jaya. Okey. So kita teruskan dengan kita punya founder iaitu Datuk Lim Kong Sun, pengasas dan pengerusi eksekutif. Okey, kemudian Haji Kamari Zaman iaitu pengerusi QM, pengerusi Bank Persatuan Pemudahan BSM Berhad dan juga Puan Aida Lim Arwah, pengarah strategi korporat dan pembangunan. Okey, untuk anda nak kenal lebih lanjut siapa dia founder, siapa dia Haji Kamari Zaman, siapa dia Puan Aida, boleh Google dekat website QM. Okey, ini antara orang-orang kuat
QM dan Haji Kamari Zaman adalah bekas daripada Bank Negara sendiri ya. So boleh tengoklah profil dia macam mana apa semua dekat dalam boleh Google dalam QM punya website. Alright. So ini adalah rakan niaga. Okey, rakan niaga QM macam saya katakan tadi, Bank Muamalat, Alliance Bank, Affin Bank dan juga sebenarnya dia ada lagi satu Ar-Raji Bank. Lepas tu ada Angkasa, Ako, and then kemudian ada Arhanu Tekun dengan ICBC Bank. Okey, kemudian ni adalah perundi syariah daripada Tawafuk Konsultasi. So, kalau ada yang bertanya selalu dan sangat sekarang ini terlalu viral, QM ini tidak patuh syariah, awak tunjukkan ini. Ini adalah daripada Tawafuk Konsultasi untuk produk, tiga produk kita ada. Okay, kalau awak tengok kat sini, awak boleh tengok dekat sini, ini produk GAE dan GCA. Dan kita ada lagi satu adalah produk GSA. Ada dua. Kita adalah patuh syariah. Sebenarnya kita nak tahu senang je. Adakah QM ni scammer? Yang pertamanya, logik akal kita fikir, adakah bank akan bekerja dengan sebuah company yang dicap scammer? So, setentunya lah tidak. So, bila bank bekerjasama dengan QM, di sini adalah QM adalah patuh syariah dan juga bukan scammer. Sebab kalau patuh syariah, kita tengok kerjasama dengan bank mana. Salah satunya adalah bank muamalat. So, kita tahu bank muamalat adalah bank jual beli Islam. Kalau bank jual beli Islam, takkanlah dia akan mempergadaikan dia punya prinsip dan dia mengikut benda yang bukan tidak syariah. So, bank muamalat dia kena mengikuti prinsip-prinsip norma-norma macam mana perniagaan dalam bentuk Islam. So, bila dia bekerjasama dengan QM, secara automatiknya kita boleh menganggap di situ bank muamalat QM adalah patuh syariah dan juga QM adalah bukan scammer. Okay, mudah nak nampak macam tu. Sebab kalau awak fikir tentang patuh syariah macam mana dia punya ni, awak bukan orang yang berkelayakan untuk awak nak petikai. Okey, contoh kalau awak kata awak orang kewangan sekalipun, tapi kalau bank sendiri dia dah buat, bank sendiri dia ada satu organisasi, dia ada satu unit, dia ada satu jabatan, dia ada satu cawangan yang akan menilai adakah QM ni boleh ke kita bank bekerjasama dengan QM. So daripada sudut patuh syariah tak QM. So dia dah ada orang-orang dia yang melihat dan mengkaji QM dan dia utilizekan, dia kata okey, bank muamalat kerjasama dengan QM sebab daripada sudut produk, daripada sudut aktiviti, semuanya adalah patuh syariah. So selalu saya tengok orang akan petikai, terutama yang kata dia perunding kewangan lah, apa semua, kalau awak boleh tengok lah. Tapi bank sendiri dah menjalankan tugas dia untuk anda menilai QM ni. Sebab tu dia bekerjasama dengan bank muamalat. Alright. So saya teruskan kepada penasihat syariah ni, Isra. Okay, lagi satu. Ada yang kata dalam Facebook famous, dia kata Isra telah membentikan recognition untuk QM. So selagi bendanya stated atau di dalam website QM menyatakan Isra adalah penasihat syariah apa semua. So dekat situ kita dapat lihat adalah Isra memang dia patut dia bersama dengan QM, dan kemudian kita ada lagi satu untuk produk kita di bawah Tawafuk Konsultasi. So bukan itu saja, kita ada Raqabah. So benda-benda yang patuh syariah ni dah memang banyak badan yang menilai QM ni patuh syariah atau tidak. So daripada sudut patuh syariah, badan-badan ni semua menyatakan QM adalah patuh syariah. Alright. So Quantum Meter adalah institusi pelapor RI di bawah AMLA. Alright. Kemudian ini adalah sebenarnya bukan QM saja yang ada kat Malaysia ada simpanan emas. Tetapi di QM kita ada lebihnya, bukan saja simpanan, kita ada convert, selamatkan belanja hangus, dan juga kita ada simpanan berganda, enhance your wealth, your simpanan. So kalau kita tengok dekat sini, ada banyak yang menawarkan produk-produk simpanan emas. Yapim ada, Miga ada,
kemudian Kuwait ada, Muamalat ada, Public Gold ada. Okey, tapi awak tengok ni semua adalah simpanan. So semua ini adalah sama dengan di quantum meter kita panggil GSA. Okey, dia tak ada lagi dua tu, Gold Convert Account dengan Gold Asset Enhance. Gold Convert Account dan Gold Asset Enhance yang paling orang kata solusi yang terbaik sebenarnya. Nanti itu saya akan cerita di bawah. Okey. Okey, ini adalah lafaz syariah untuk Gold Storage Account. Okey, kemudian untuk Gold Convert, untuk Gold Asset. Okey. Ramai akan tertanya, bila QM ni kita simpan emas, kita beli emas, ada ke emas ataupun hanya sertifikat atau kata no. Setiap pembelian yang awak beli akan ada emas untuk awak dan emas tu tersimpan di Bank Singapore. Okey. So kalau orang akan tanya, kalau QM tutup apa akan jadi? Apa akan jadi? Awak punya simpanan emas awak ada di Brinks. So awak boleh ambil simpanan awak di Brinks. Okey, kemudian adakah simpanan di Brinks? Siapa ni Brinks ni? Brinks adalah peti besi pihak ketiga yang melindungi pemilikan emas yang disimpan dalam sistem akaun simpanan emas di Quantum Metal. Pengalaman 162 tahun, 53 beroperasi di 53 buah negara dan mempunyai 100 pelanggan, mempunyai pelanggan daripada 100 buah negara. Alright. So itu adalah okey, awak dah yakin dekat situ, okey, emas akan disimpan di Brinks. Alright. So adakah di insurans? Okey, kita ada insurans, bukan kita lah, QM. Emas-emas awak diinsurankan 100% oleh Lloyd's of London. Alright. So kalau saya tanya pada yang mendengar di dalam ini, sekiranya awak ada 1 juta, berlaku apa-apa dekat dalam bank, contoh awak simpan dalam Maybank, awak akan dapat 1 juta atau tidak? Cuba jawab. Moderator tolong tengok komen. Saya tak boleh nak tengok komen lah. Tak dapat. So kalau awak simpan di dalam Malaysia, awak ada 1 juta, awak tak akan dapat 1 juta awak balik kalau apa-apa terjadi pada bank. Awak akan hanya dapat maksimum 250. Ya, Tuan 250K. Zainuddin jawab dekat ruangan chat, 250K sahaja. Ya, betul. Dia akan dapat paling tinggi 250K. Tapi ini Jadi kalau awak akan ni simpan, jawapan tepat. tapi kalau ini awak simpan di Okey, Lloyd's of Puan London. Zakirah tanya kenapa? Kenapa apa? Kenapa 250K saja maksudnya ni? Sebab PIDM memang mana-mana bank dia maksimum dia 250. Dia dah state. Awak boleh buka PIDM punya klausa dekat website. Sekiranya apa-apa berlaku pada awak punya ni, PIDM akan cover dan duit awak yang hilang itu, apa contoh bank bankrupt ke apa, sehingga RM250 sahaja. Clear cut kat situ. Alright. So sebab itulah emas-emas GKM diinsurankan 100% di Lloyd's of London. So awak tak perlu risau. So disimpan di peti besi dan peti besi pun kalau meletup peti besi itu ada insurans lagi daripada Lloyd's of London. Okay. Alright. So kemudian Quantum Metal adalah pengedar eksklusif emas Perth Mint Australia. Alright. So saya nak tanya you all yang selalu ataupun yang suka dengan emas. Emas mana yang bernilai tinggi? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak berikan jawapan dekat ruangan chat? Tuan speaker kita bertanyakan soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Komen Tuan sekarang. Azman Alias katanya 999. Tuan Zainuddin pula kata LBMA. Puan Rosiah emas 999. Wayati jawab pun 999. Nazrin Syah pun jawab 999. Okey. Semua jawapan awak tu betul, tak ada salah. Cumanya emas 999 ni banyak jenis, banyak cop. Kalau awak nak beli emas, pastikan emas yang terbaik ada cop daripada LBMA. LBMA ni worldwide pakai. Bermakna kalau awak pergi, awak tunjuk,
dia akan terus terima tanpa dia nak check pun. Tapi kalau awak contoh bawa emas lain, dia tengok, emas mana pula ni, chop apa pun tak ada. Silap-silap dia akan potong, tengok dulu sama ada asli tak asli. Silap-silap bila dia tengok potong macam tak asli, dia bagi balik. Dah awak punya tu rosak. So pastikan emas ada chop daripada LBMA certified. Itu paling penting kalau nak dengan emas betul. Kalau awak just simpan emas dalam album, dalam kad-kad tu, tak apalah, tak payah LBMA pun tak apa. Tapi kalau awak nak menggunakan emas tu sebagai backup awak, so pastikan ada LBMA certified. So Perth Mint Australia adalah antara top 5 emas terbaik dunia dan dia certified oleh LBMA. So sebab tu kualiti dia tinggi. Kalau awak ada kesempatan nanti awak tengoklah, kita punya merchant Dr. Wida, dia pergi ke Madinah, dia beli kapet pakai emas 10 gram tu dia ambil. pakai emas, tak payah pakai duit dinar, betul. Keluarkan emas, beli. Orang tu pun tu ambil. Sebab apa? Emas Perth Mint memang emas yang orang kata antara 5 terbaik dunia. Alright? So boleh saya teruskan? Ini adalah 3 produk kita. Boleh saya teruskan? Moderator, Ya, boleh dengar silakan ke? Tuan Abu. Alright. Okey, yang pertama kita ada GSA, kita ada GCA, ada JE. Apa itu GSA? Apa itu GCA? Apa itu JE? Okey, saya bagi penerangan secara ringkas dan mudah. GSA ni macam mana? GSA ni awak faham, GSA ni macam awak punya simpanan duit. Okey, awak simpan duit dekat bank. Macam mana awak simpan? Awak pergi ke bank simpan duit ataupun awak transfer, sama. GSA ni sama. GSA ni adalah simpanan macam simpanan duit, cuma bezanya DQM dia simpan dalam bentuk emas. Kenapa bagusnya simpan dalam bentuk emas? Macam saya katakan pada permulaan tadi, 1,000 awak simpan di bank, lepas 2-3 tahun tetap 1,000. Tapi awak simpan emas 1,000, mungkin akan jadi 1,200, mungkin akan jadi 1,500, mungkin akan jadi 1,500. Sebabnya emas itu dia akan naik harga. Okay, so awak simpan daripada tahun pertama sampai tahun kelima, harga dia akan jadi berbeza. Sebab itulah awak simpan 1,000 nilai emas pada tahun pertama, tahun kelima mungkin boleh jadi 2,000. Who knows bila emas naik harga. Sebab itulah GSA ni sama macam awak ada Maybank Tuju, awak ada CIMB, awak boleh keluarkan. Awak boleh keluarkan dalam bentuk 2 cara. Iaitu yang pertamanya awak tukarkan balik dalam bentuk duit ataupun awak keluarkan dalam bentuk physical gold untuk GSA ni. Okey, dekat bank boleh transfer. Okey, dekat KM juga boleh transfer sesama ahli. Okey, kemudian nombor 3, bank kita boleh simpan. Di KM pun kita boleh simpan serendah RM10 untuk GSA. Okey. So, GSA ni senang ingat dalam kepala adalah seperti akaun bank. Tuan Abu, mungkin tak dengar suara. Dah termute tu. Tuan Abu. Tuan Abu Zahar? Hello, dengar tak? Okey, dah dengar. Dengar tak? Alright, dengar. Saya tak, macam mana boleh jadi mute. Alright. So, daripada mana tadi yang tak dapat? Okey, saya ulang balik. GSA ni senang kata macam akaun bank kita tapi dalam bentuk emas. Okey. So, mudah kata macam tu. So, kita boleh transfer, kita boleh withdraw, apa yang kita boleh buat kat bank? Withdraw, transfer, kita boleh simpan. Sama juga di GSA ni kita boleh transfer, withdraw, simpan. Cuma beza di GSA kita simpan dalam bentuk emas dan setiap kita boleh keluarkan dalam bentuk 2 cara. Kalau bank kita keluarkan duit je, tapi GSA kita boleh keluarkan bentuk 2 cara. Physical
gold dan juga kita convertkan balik jadi nilai emas. Alright, so itu adalah GSA. GSA ni tak ada cas. Okay, simpanan tak ada cas. Seumur hidup awak simpan pun tak ada cas. Alright, Okey, so Tuan, clear boleh- untuk ya. boleh tak kita bacakan terus soalan yang ditanyakan oleh Muhammad Luqman ni berkenaan Boleh. dengan GSA. Kalau simpan 1,000 dan tiba-tiba terdesak nak pakai duit tapi harga emas turun, adakah nilai yang dapat itu still masih 1,000 ataupun ikut harga emas juga? Alright. Bagus soalan daripada Tuan Luqman. Sebenarnya bila awak menyimpan 1,000, awak tak dapat 1,000. Sebab yang pertamanya bila awak masukkan 1,000, awak akan ada spread. Spread ni apa? Spread ni adalah perbezaan harga. Tapi di quantum metal, perbezaan harga spread adalah yang paling rendah. Macam mana nak faham apa itu spread? Spread ni senang je. Awak nak faham macam ni. Awak pergi kedai, awak pergi kilang, awak beli beras. Beras kilang harga RM20. Awak pergi kedai runcit, beras harga yang sama, awak tengok jenama yang sama, harga RM25. Awak pergi minimarket, harganya RM30. Itu adalah spread, perbezaan harga. Perbezaan harga ni tidak ditetapkan oleh siapa-siapa pun, company punya polisi. Tapi polisi di KM, dia meletakkan yang paling rendah, iaitu 7% sahaja. Sebab ada company yang lain sampai 8-9%, ada sampai 10%, ada sampai 20%. Sebab tu bila awak tengok harga emas market, lepas tu awak tengok harga emas kedai, awak pergi, asal harga tu lagi mahal. Sebab itu spread. Awak tengok contohlah harga awak tengok dekat market, dekat dalam internet market baru RM250 segram. Awak pergi kedai emas, apa sampai RM300.5? Sebab itu adalah spread dia orang yang dia orang ambil. Spread ni adalah keuntungan syarikat. So kalau let's say awak masukkan 1,000, awak akan dapat dalam 900 lebih. So 900 lebih tu, contoh awak kata awak terdesak nak guna duit, so awak boleh QM buy, awak boleh keluarkan, masukkan balik, convertkan balik dalam bentuk akaun awak. Cumanya bila awak keluarkan tu, pada permulaan beli tu, awak dah kena spread 7%. So bila harga emas turun, awak keluarkan QM buy. Cara keluarkan kalau nak untung dia lagi satu GCA. Tapi contohlah, ini kita soal dalam GSA. Dalam GSA awak QM buy. Bila awak QM buy, awak keluarkan, maknanya QM buy ni awak jual balik emas awak. So dekat situ akan ada loss harga, susut nilai. Susut nilai di QM pun paling rendah 3 ke 7 macam tu. So memang awak tak akan dapat nilai 1,000. Melainkan harga emas tu naik, awak terminate. Kalau nak terdesak nak guna, saya pun selalu je, saya kadang terdesak nak guna duit, saya keluarkan daripada GSA. Walaupun mungkin saya rugi dalam RM50, RM60. Macam tu. Tapi bila saya untung lagi berganda. Itulah dia. Okey, menjawab soalan Tuan Luqman. Moderator, dengar ke suara saya? Saya takut tak dengar ya. Dengar. Kalau tak dengar, saya akan maklumkan. Alright. So, harap Okey, clear lah. Tuan Luqman. Semoga menjawab soalan Tuan tadi. Okey, so untuk Silakan, mungkin kita GSA. boleh teruskan untuk seterusnya. Okey, so saya teruskan. GSA ni untuk jangka masa yang panjang. So, saya teruskan kepada yang produk yang kedua dinamakan GCA. GCA ni yang paling best ni. GCA ni yang paling banyak viral ni. Yang dikatakan ajaran Sonsang ni. Inilah dia, GCA. Yang dikatakan ajaran Sonsang. Sebenarnya bukan ajaran Sonsang sebenarnya. Mungkin sebab dia tak faham. So, dia pun dengar just hearsay. So, dia katakan ajaran Sonsang. Okey, GCA ni macam mana? GCA ni kata mudah, kalau kata pajak, dia bukan pajak. Kalau kata cagar, dia bukan cagar. Okey? Cuma sistem yang diguna pakai lebih kurang, nak kata lebih kurang pun tak, hanya satu je yang sama. Yang lain semua tak sama. Sebab kalau pajak, dia ada lelongan. Kalau pajak, dia ada had masa. Kalau pajak, dia ada komitmen pembayaran bulan-bulan. Tapi di QM, GCA ni tak ada tiga-tiga tu. Alright? So, untuk lebih faham GCA ni apa, GCA ni lebih kurang orang kata awak ada duit tapi terdesak nak guna duit. So, apa yang awak buat?
awak tukarkan sehingga 85%, tapi dalam pada masa yang sama, nilai emas awak tidak hilang. Contoh macam ni. Awak ada pendapatan RM2,000. Okay, tak kira lah awak makan gaji ke, awak apa ke, pendapatan RM2,000. Kemudian awak punya komitmen bulan-bulan RM1,500. So, apa yang awak buat, dapat je pendapatan RM2,000, terus beli emas. Dalam pada masa 1 ke 5 hari, awak akan terima 85% balik daripada nilai RM2,000, iaitu awak akan dapat RM1,700. So, dengan RM1,700 tu boleh tak awak settlekan komitmen? Setentunya boleh sebab komitmen awak RM1,500. Tapi, walau awak dah dapat duit yang dikreditkan masuk dalam bank awak, nilai emas awak di dalam KM tetap RM2,000. Tak lagi, tetap RM2,000. So, macam mana nak nampak untung di situ? Untungnya adalah apabila berlaku lonjakan kenaikan harga emas. So, awak tengok, dulu aku beli RM2,000, dah naik RM3,000. Oh, cantik ni boleh terminate. So, bila awak terminate dengan nilai RM3,000, RM3,000 tolak dengan RM1,007 mula-mula awak dapat, di situ awak akan dapat RM1,003. RM1,003, dekat situ kita ada upah simpan 3.5% setahun. Let's say lah kita ambil 3.5% setahun, kita bagikan, kita akan dapat dalam RM100. So RM1,003 tolak 100 adalah RM1,002. RM1,002 tu adalah keuntungan awak termasuk 15% dalam tu. Sebab 85% awak dah dapat. So, yang keuntungan yang RM1,002 tu adalah keuntungan awak termasuk 15% apabila berlaku kenaikan harga emas. Nak nampak keuntungan keseluruhan adalah dengan RM1,002 campur dengan RM1,007 mula-mula awak dapat. Dekat situ awak dapat RM2,009. Modal awak baru RM2,000, awak dah untung RM900. Clear? Ada nak tanya? Ni sedap ni. Ada yang nak tanya? Okey, di ruangan chat memang ada yang bertanyakan, tapi dia bertanyakan tentang macam mana nak baca dekat sistem. Jadi untuk Puan Nur, berkenaan dengan sistem ni kita akan fokus pada esok hari. Jadi pastikan Puan masuk di kelas esok malam. Okey, Tuan Azman ada bertanyakan, Tuan Speaker. Boleh tak kalau kita bayar balik GCA dan dapat balik nilai gram asal? Tak. Okey. Gram asal tidak berubah. Okey. Sebabnya bila awak buat 2,000 tu, nilai 2,000 tetap ada. Cuma macam mana yang bila awak tanya ni bermakna awak nak tebus. Dia boleh tebus. Bila GCA ni dia ada dua cara nak ambil keuntungan. Yang pertama, awak terminate, awak ambil untung saja. Yang kedua adalah awak tebus balik. So bermakna awak tebus, awak bayar balik yang awak dah guna RM1,007 tu. So awak akan dapat semua total sekali. Tetapi di GCA kebiasaannya orang tak tebus. Kebiasaannya lah ada juga yang tebus. Tapi dia orang tak tebus sebab untuk apa tebus? Sebabnya boleh ambil je keuntungan. Tak perlu nak tebus pun, ambil saja keuntungan. Tapi kalau awak kata tak apa saya nak tebus, awak tebus, awak akan dapat balik nilai apa yang RM3,000 tu, bermakna harga emas yang gram yang 2,000 yang mula awak dapat tu. Itu yang awak dapat. So awak boleh tebus ataupun awak boleh keluarkan ambil untung sahaja dekat GCA. Okey, clear? Okey, clear tak Tuan? Sekejap Oh, boleh ambil saja keuntungannya. Ya betul. Seperti yang Tuan Abu Zah jawab tadi. GCA account ke sekali beli ke? Okey Tuan Azman, katakan next month nak top up, kira akan lain. Okey Tuan Azman, okey dia dah jelas dah. Tadi soalan tadi saya tak baca, lambat baca. Puan Laila, dari skrin tu upah simpan dari 100K atau 85K, berapa persen upah sebenarnya? Oh, dalam ni. Upah simpan. Dia tanya upah simpan tu daripada 100,000 ataupun 85,000.
Daripada 8 percentage upah dia nak tahu. percentage upah yang dikenakan. Upah yang dikenakan adalah upah nilai yang kita tersimpan di dalam holding inventory iaitu 85%. So Dapat kalau Puan Laila? so bermakna kalau dalam ini dia tulis 100,000 yang dikenakan 3.5% tu adalah 85,000. Okey, clear Okey, dia jawab clear. Dan satu lagi daripada Tuan Kushai Arsyad. Tuan, kalau kita simpan dalam GCA melebihi setahun, macam mana kita nak bayar management fee? Adakah kita kena top up ataupun potong daripada 15% tu? Bagus juga soalan Jenny. Memang bagus. Dia akan potong daripada awak punya keuntungan beserta 15%. Dia potong daripada situ. Sebab tu saya cerita tadi, awak beli 2,000. Okey. Kemudian 1,007 awak dah dapat 85%. So dekat situ nilai 2,000 masih ada. 1,007 awak dah guna. Bila awak dah guna, awak tengok tiba-tiba harga yang 2,000 awak beli ni naik 3,000. Wih, dah untung lah ni. Aku beli dulu 2,000. So dengan nilai 3,000 yang baru tu awak terminate. Awak terminate 3,000, 3,000 tolak dengan 1,007 yang baru awak dapat, awak akan dapat 1,003. 1,003 tolak dengan management fee 3.5%, let's say kita ambil RM100, 1,002. So 1,002 itu adalah keuntungan kita beserta 15%. 1,003 tu tak untung bersih lagi. Baru untung kasar, baru lepas tolak dengan yang 85. So untung bersih tolak dengan lagi 3.5% setahun upah simpan. So itu yang saya kata mungkin adalah 100. So dekat situ 1,003 tolak 100, 1,002. 1,002 tu adalah keuntungan awak beserta 15%. So menjawab pada persoalan awak, dia potong daripada mana? Dia potong daripada keuntungan harga emas yang kita terminate. Okey. So kita ada satu lagi soalan Tuan Abu Zar. Ya. Dari Tuan Ahmad tanyanya, jadi kalau macam Tuan kata keluarkan keuntungan saja, macam mana nak jana balik keuntungan tersebut? Okey, bila awak keluarkan keuntungan saja, bermakna awak dah dekat situ, awak dah habis transaksi dekat situ. So penjanaan simpanan awak dah habis dekat situ. Sebab awak dah keluarkan keuntungan. So awak nak jana balik keuntungan, awak kena buat GCA. Sebab tu macam saya buat GCA setiap bulan. Okey. GCA ni adalah bagus untuk orang yang ada loan, orang yang ada pinjaman apa-apa. Contoh macam macam saya lah, loan kereta. Loan kereta saya buat 9 tahun. So dalam masa 4 ke 5 tahun, setiap bulan sebelum bayar kereta saya buat emas. So awak bayangkanlah, selama 4 tahun saya ada berapa banyak emas yang saya boleh ni. So saya terminate, saya boleh bayar. Mungkin dalam 4 ke 5 tahun saya boleh bayar dah balik kereta. Rumah ikat 30 tahun. Dalam masa 15 tahun saya boleh settlekan rumah. So dengan itu, bila kita buat GCA, dia dapat memendekkan kita punya kos-kos pinjaman kita. Sebab kita ada backup emas dengan itu. Maknanya cukup 5 tahun atau 6 tahun kita tengok, kita boleh sekaligus. Tapi kalau katalah, tak nak lah, biar je lah. So 9 tahun awak buat GCA, awak buat je GCA, 9 tahun awak habis bayar kereta, apa yang awak akan dapat? Kalau cara dulu, awak bayar kereta 9 tahun dapat kereta je. Tapi bila awak buat GCA, habis saja GCA, awak dapat kereta, awak dapat emas. Silap-silap awak tolak dua ni, awak boleh ambil Alphard. Contoh. Contoh. So itulah dia GCA. So menjawab tak persoalan? Sebab kalau kata nak jana, bila awak dah terminate, dah habis transaksi kat situ, tak ada dah penjanaan kat situ. Awak nak jana, awak kena masuk balik, simpan lagi. Okey, Tuan Abu, sebenarnya saya rasa clear je. Tapi tak apa, kita akan bagi je ruang kat mereka yang bertanya fahami. Tapi sebenarnya kita ada banyak soalan dekat ruangan chat. Saya baca lagi satu. Boleh. Dari Puan Nur, dari GSA, kemudian beberapa hari baru buat GCA. Maksudnya dia kata dia beli GSA dulu, beberapa hari kemudian dia buat GCA dari GSA yang dia beli tu. So ada spread.
Dia tanya spread. Ada tak spread dekat GCA? Okey. Pertama sekali bila awak beli saja, GCA tak ada spread. Yang ada spread adalah GSA dengan GE saja. GCA tak ada spread sebab spread dia comes daripada GSA. Faham tak? SSS. Dia macam ni. Pada kita GSA. membeli lah Tuan Abuzar kan? Okey, dia macam ni. Mudah kata, yang produk yang pertama GSA, yang kedua GCA, yang ketiga GAE. Okey? Okey, nampak? Okey, GSA, GCA, GAE. So, yang ada spread hanyalah dua ni. Yang GCA ni tak ada. Sebab GCA ni spread dia datang daripada GSA. Sebab kalau kita nak buat GCA, kita kena buat daripada GSA. Berbeza dengan JE. JE kita boleh buat daripada GSA pun boleh, daripada Ecobank Direct pun boleh. Tapi GCA ni kita kena buat daripada GSA. Sebab tu ini tak ada spread, dua ni je ada spread. GSA dengan JE saja ada spread. Okey, Puan jawab jelas. Right, Tuan Abu, ini dari Tuan Izzat Aslan. Agak panjang sedikit lah. Dia ada 3 soalan yang telah dikemukakan lah. Soalan yang pertama, kalau kita tengok kepada sejarah pada tahun 2011, harga emas mencecah harga yang tertinggi sekitar $61 per gram. Dan selepas itu, harga jatuh merudum sehingga $33 per gram, iaitu hampir 50%. So misal kata pelaburan dibuat sekitar harga tersebut. Maksud dia harga tinggi tadilah. So ia mengambil masa hampir 10 tahun untuk harga kembali pada paras kini. Apakah pendapat Tuan Abuzar kalau kita tersangkut di pucuk, kalau keadaan sebegini, dan bagaimana boleh kita atasi risiko kerugian? Tahun bila tu 2011? 2011 dia kata harga emas cecah harga tertinggi sekitar $61. Okey, kemudian dia turun balik. Dia turun balik lebih kurang 50%, dia turun kepada $33 per gram. Alright. So, kalau awak nak katakan, sebab benda ni kita tak menjangkakan, sebab tu di QM kita tidak menjanjikan keuntungan bulan dan bintang. Okey. Cuma yang pada yang tuan ceritakan itu, so saya kena tengok baliklah dengan history emas tu balik tahun 2011. Sebabnya sebelum saya nak menjawab satu tu, saya kena mengkaji dulu sebab saya tak, yang 2011 ni saya tak dapat tangkap lagi pada ketika itu. So tak apa, itu nanti saya akan cuba jawablah untuk next. Kalau nanti. macam tu kita teruskan dengan soalan yang kedua, boleh tak Tuan Abuzar? Boleh. Okey, soalan yang kedua. Kita semua sedia tahu harga emas bergantung kepada pasaran semasa. Perlukah kami belajar tentang graf sebelum kami melabur emas? Adakah pelaburan emas ni risiko rendah seperti kita tahu? Episod 2011 pernah terjadi seperti soalan nombor 1. Okey. Untuk soalan ni. Oh, dia nak masuk tempat orang jahat. Perlukah kita belajar graf? Sebenarnya kalau kata belajar graf, ia adalah merupakan satu kelebihan kalau awak tahu membaca graf. Cuma di QM, kita tak ada risiko kehilangan dan kita tak ada nak kena top up apa-apa sebenarnya. Kalau perasan, kalau kita ada GSA, kita ada GCA atau kita ada JE, kita tak ada top up apa-apa pun. Sebenarnya kita tak komit dengan QM sebenarnya pun. Kita cuma komit dengan diri kita. Macam mana kita nak buat simpanan sebenarnya. So, dekat kalau katalah emas rendah, nak tunggu lama naik. Tapi awak jangan lupa, walaupun emas rendah, sebelum awak nak tunggu naik, awak dah ada backup emas dekat situ, awak boleh simpan. Kecuali awak terdesak nak guna. Terdesak ni pun kita tak tahu, tak jangka bila kita terdesak nak guna. Alih-alih je, terdesak nak guna. Kita tak jangka. Cumanya, lebih baik pada pandangan saya, lebih baik ada backup emas daripada tak ada langsung. Alright? Okey. So kalau kata untuk pembelajaran graf-graf tu, patut atau tidak tahu pada saya individu, bila saya di tahap ini patut.
Dan Betul. orang lain pun patut tahu. Sebab apa? Bila awak tengok graf dekat gitu, awak boleh anggarkan, bukan anggar, awak boleh, sebab semuanya based on pada graf. Dia kata, oh okey, baca gini-gini, okey, bila dia naik gini, okey, bila dia menurun, dia akan menjadi dia akan cari bottom, lepas tu dia akan spike balik naik. Itu semua adalah bersandarkan kepada apa yang teknikal dia belajar. Tapi bila ada news, dia akan habis hilang. Apa yang awak belajar pun hilang. Sebab bila ada news, dia akan jadi goyang. News tu dia akan jadi cacam mebah. Sebab baru ni ada juga bila orang kata, untuk tahu emas naik harga senang je. USD turun, emas naik. Tapi berlaku dalam tahun ini, saya tak ingat berapa bulan, USD naik, emas pun naik. Sama-sama naik. Sebab ada news. So bagus dan memberi kelebihan dan sepatutnya belajar macam mana untuk baca graf. Itu yang sepatutnya. Memang dia tak ada margin call, memang tak ada, awak tak ada rugi kalau awak just biar je, awak tak ada rugi. Cuma kelebihan untuk diri sendiri, ilmu yang untuk dia belajar kan bagus kalau kita lagi kita dekat situ mungkin awak boleh, bila awak dah ada macam mana nak baca tu, mungkin awak boleh plan. Okey, time sini aku nak pak. Tapi kalau orang yang tak ada, orang kata tak apa, aku tak ada apa, aku simpan, aku biar pun tak ada masalah. Nak belajar, tak belajar, terpulang. Tapi pada pendapat individu, saya secara peribadi, saya cakap better you all belajar dan ambil tahu. Tak banyak, sikit menjadi. Lagi banyak ilmu, lagi bagus lah. Ya, betul. Okey, kita ada satu lagi soalan daripada Tuan Izzah Aslan tadi. Yang ketiga ni soalan dia, bagaimana boleh saya melabur dalam emas ataupun QM ni jika saya tiada sebarang ilmu mengenai pembacaan graf emas? Adakah kumpulan ataupun grup yang akan membantu kami untuk mendapatkan signal bila masa sesuai untuk beli atau jual? Okey, macam saya akan bagi tahu. Saya akan bagi tahu dan saya akan share dalam grup. Okey, signal macam ni, okey, this right time to buy. Ada kadang saya bila emas dia daripada graf tu saya tengok akan menurun, saya akan kata, okey, shopping time. So shopping time diorang akan burung. So yang diorang tu akan burung emas. So mungkin tengoklah, ada yang beli 5, ada yang beli 10, dia burung. So bila saya kata, bila tiba ada news, selalunya saya akan tunggu news, saya akan tengok okey, emas bila news pak. Okey, bila macam inflasi pekerjaan, macam bank tutup dekat US, macam peperangan apa semua. So benda-benda itu bila mula nak spike tu saya akan beritahu, okey, sila semak akaun anda sekiranya anda beli pada harga sekian-sekian. So harga yang sekarang ni awak tengok awak dah untung. So semak akaun anda. So harga sekian-sekian dah untung. Saya punya grup macam itulah yang saya praktikkan. Saya memang akan beritahu when is the right time to buy and then when is the right time untuk ambil profit. Okay, clear? Okay, so dalam grup memang kita akan bagi tahulah ketika harga turun daripada sebelum ataupun harga naik, kita akan maklum jugalah. Alright, daripada Puan Izzah Nabihah, untuk simpan GCA adakah perlu beli GSA dulu? Ya, perlu. Puan Rosabesnya, kalau Tuan Azman, kalau GCA buat setiap bulan, dia kira kumulatif total ke atau separate? Dia akan kira separate. Setiap transaksi berbeza-beza. Okey, separate Tuan Azman. Dari Sebab apa dia tak kira? Okey, saya nak tanya baliklah. Sebab apa dia tak kira kumulatif jumlah terkumpul, dia kira separate? Dia kira asing-asing. Kenapa? Logik dekat situ adalah sebab setiap pembelian awak adalah bersandarkan kepada LME, London Metal Exchange. So, harga awak tak akan sama. Sebab di KM kita tak lock harga macam yang tu lock harga sehari. Kita tak ada lock harga. So, harga awak akan berbeza. Mungkin awak beli harga masa tu 63 USD. Lepas 5 minit, awak tengok member awak beli jadi 64 USD. So harga dia tak lock. So sebab tu transaksi dia berbeza-beza. Memang dia akan tunjuk jumlah terkumpul. Tapi bila awak nak terminate, awak akan terminate satu-satu.
Okey, clear ya menjawab soalan. Okey, dari Puan Nur lagi dari GSA, kemudian beberapa hari kemudian baru buat GCA dari GSA. Okey, ni soalan tadi sudah baca dah. Sekejap untuk buat. Okey, ni dah jawab dah tadi. Mana ni yang saya faham kita terus beli GCA dia tak beli. Okey, ni Puan Maria, maknanya yang saya faham kita terus beli GCA dan tak perlu beli GSA. Puan Maria tadi saya dah bagi tahu memang kita perlu ada di GSA dulu. Dan untuk makluman Puan Maria, saya sarankan esok join kelas malam sebab kita akan pergi lebih detail di account dan kita akan tunjukkan macam mana. Right, daripada Tuan Ahmad, macam mana boleh join? Seterusnya, graf kod tu kita boleh tengok di mana ya, apa nama kod pasaran emas yang kita. Okey, saya baca soalannya Tuan Abu. Boleh. Tapi Didi Alim dah jawab dah, tak apa. Harga emas berbeza. Okey, dah habis soalan. Boleh Alright. teruskan dengan presentation Tuan Abu. Okey, GCA dah habis ya. So saya tu teruskan. Tapi sebelum tu, untuk GCA, sebelum saya tutup GCA ni adalah untuk jangka masa sederhana dan panjang. Okey, bagus untuk awak nak backup awak punya kewangan, sama ada kewangan individu, sebab awak nak GCA ni adalah bagus untuk orang yang terdesak nak guna duit tapi dalam pada masa yang sama nak ada simpanan emas. Itu adalah datang produk GCA. Dia adalah untuk jangka masa sederhana dan panjang. Alright. So kalau gitu saya boleh teruskan kepada GAE lah. Ini adalah killer produk kita lah, GAE. Okey, GAE ni apa? GAE ni adalah Gold Asset Enhance. Maknanya kita gandakan simpanan kita. Sebelum saya teruskan kepada GAE ni, saya nak awak nampak daripada sudut 3 solusi di GAE ni. Yang pertama, GAE ni adalah dia gandakan simpanan anda. Contoh, anda ada RM100,000 dalam ASB atau dalam mana-mana simpanan. Lepas tu awak terfikir, aku nak kena gandakan simpanan aku. So macam mana aku nak buat? So selalunya umumnya kita akan terfikir adalah dengan pembelian aset, iaitu contoh rumah. So kita keluar berjalan, kita nampak ada rumah untuk dijual, harga rumah 1 juta, bayar 10%, 90% daripada bank. So awak fikir, aku ada 100,000 ni, boleh aku beli rumah 1 juta. So awak beli rumah tu. Bila awak beli rumah tu, yes, awak bayar 100,000, awak dapat rumah nilai 1 juta. Cumanya bila awak beli rumah, bulan-bulan awak kena bayar. Maintenance rumah bulan-bulan awak kena settlekan. OPR naik, awak pening kepala. Okey, beza dengan QM, awak ada 100,000, awak cakap okey aku nak buat JE. Bila awak buat JE 10, 100,000 awak tu dinaikkan dan digandakan sama dengan harga nilai rumah tadi, jadi 1 juta. Tapi di QM, awak tak perlu fikir bulan-bulan nak kena bayar. Awak tak perlu fikir maintenance apa-apa nak kena bayar. Awak tak perlu fikir pasal OPR naik ke turun. Awak cuma fikir emas naik, awak untung, awak terminate. Itu saja. Itu yang awak perlu fikir. Untuk JE, itu adalah solusi yang pertama. Dia gandakan daripada 100,000, awak beli rumah, dengan 100,000 awak beli JE. Naik sama 1 juta, tapi yang sini ada kena bayar komitmen, di sini tak perlu, di QM tak perlu bayar komitmen. Itu yang pertama. Yang kedua, macam mana kalau kata tak bayar komitmen, macam mana nak nampak untung? Nak nampak untung di JE senang. Awak keluar rumah, awak ada dalam poket RM1,000. Awak pergi kedai emas, awak tengok harga emas RM250 segram. So awak beli. Dengan nilai RM1,000, emas pada ketika itu RM250 segram, awak tengok, awak akan dapat 4 gram. Berbeza di quantum metal, awak akan dapat dengan nilai yang sama 1,000, awak dapat 40 gram. Sama yang kata, biar betul 1,000 dapat 40 gram. Ya betul. Sebab apa jadi 40 gram? Iaitu 1,000 awak kali dengan 10, dia akan jadi 10,000. Bermakna 1,000 modal awak, 9,000 adalah pembiayaan tawaruk daripada quantum metal. So, dekat situ jadi 10,000. 10,000 bahagi RM250 segram, di situlah awak akan dapat
gram. So macam mana nak nampak untungnya di GAE? Apabila berlaku lonjakan kenaikan harga emas, kita keluar tadi kita tengok harga emas 250. Kemudian lepas sebulan dua kita keluar tengok harga emas dah naik jadi 300 segram. So kita pun jual. So awak pergi kedai emas balik tadi awak ada 4 gram. So maknanya 250 naik ke 300, dekat situ perbezaan dia RM50. So 50 kali dengan 4 gram yang awak dapat dekat kedai emas, awak cuma untung 200. Tapi dekat QM 50 kali dengan 40 awak untung 2000. Okey, 2000 awak ambil, 1000 modal awak pun awak ambil, 9000 QM ambil balik. So dekat situ dengan nilai yang 1000 yang sama dekat kedai emas biasa dengan QM bagi 2000, dekat kedai emas awak dapat 200. So mana awak pilih? So dah tentunya awak akan pilih QM sebab keuntungan dia berganda. Okay, itu solusi yang kedua. Solusi yang ketiga untuk saya nak awak nampak, contoh awak ada simpanan di ASB atau tabung hancit atau mana-mana pun, awak ada 100,000. Contoh kita ambil ASB lah. ASB 100,000, lepas tu dia announce itu hari 5%. So dekat situ awak hanya untung 5,000, betul atau tidak? Tapi di GAE dengan 100,000 yang sama di GAE, kenaikan yang sama dengan ASB 5%, awak untung 50,000. Sebab 1% di GAE bersamaan dengan 10%. So, dengan itu awak untung 50,000, modal yang sama, keuntungan yang berbeza. Okey? Dan cara untuk awak lihat kenapa GAE ni orang sangat gila kan dan orang memang kejar. Okey. Contohlah awak beli harga emas 60 USD. Untuk kenaikan 100%, awak kena tunggu 120 USD. Itu cara lama. Di QM, awak hanya tunggu 68 atau ke 70, awak dah untung 100%. Sebabnya, macam saya katakan tadi, kalau emas 60 USD naik 61, bermakna awak dah untung 1%. Let's say lah awak dah untung 1%. 1% ni adalah kali 10, bermakna kat situ awak dah untung 10%. Kalau emas naik 5%, bermakna awak dah untung 50%. Sebab itulah kalau 100,000 awak ada, keuntungan 50%, awak akan dapat 50,000 berbanding kalau awak simpan ASB 100%, 100,000 naik 5%, awak hanya untung 5,000. Itu beza dia. Sebab tu JE ni banyaknya orang yang kejar dan orang yang nak buat JE. Cuma pesan saya untuk JE, jangan gunakan duit yang terdesak. Gunakan duit yang tak digunakan. Gunakan duit simpanan. Kalau terdesak, pergi pada solusi kedua iaitu GCA. Okay, so clear untuk JE. Ada yang nak bertanya? Alright, tuan-tuan dan puan-puan, adakah tuan-tuan dan puan-puan ada soalan berkenaan dengan GAE? Sekiranya ada, tuan-tuan boleh type di ruangan chat. Komen. Kalau nak tanya, komen je. Ada yang nak tanya? Okey, kita ada soalan Tuan Abu Zar dari Tuan Farid Yusof. Ada modal untuk beli GAE 10X tapi masa tak sesuai untuk beli sebab harga emas tengah mahal. Seeloknya modal tadi peram dulu ke atau beli GSA 7% dengan 7% spread, nanti bila harga dah turun baru beli GAE 10X. Apa solusi terbaik? Ini Tuan Farid ada tanyakan pandangan lah ni. Okey. Saya ada seorang klien, dia ada simpanan 350,000. So dia tanya dengan saya bagaimana saya nak gandakan dan saya nak kekalkan saya punya simpanan. So saya cakap mudah. Pertama saya akan tanya bila nak guna. So dia kata dalam setahun lagi kot atau dalam setahun 2 tahun baru nak guna. Alright. So kalau macam tu saya kata 100,000 keluar buat JE. And then kemudian balance tu ada 250 buat GCA. So dapat 85% balik duit dalam account bank, masuk 85% duit tu masuk balik dalam tabung haji, and then kemudian just tunggu.
So, cukup tahun tabung haji keluarkan dividen dapat, cukup tahun emas naik kita dah untung, cukup tahun JE emas naik kita dah untung berganda. So kalau awak kata adakah mana yang terbaik, kita nak program dulu ke apa? Yang paling terbaik adalah awak tanya diri awak bila awak nak guna. Sebab bila awak dah guna, bila awak tahu bila awak nak guna, di situ awak boleh manage. So kalau awak kata saya mungkin nak guna lepas setahun atau setahun lebih baru nak guna. So boleh buat JE, tak ada masalah. Sebab JE tak ada komitmen. Macam saya katakan tadi, kita tak ada komitmen dengan QM. Kita komitmen dengan diri kita. So bila kita untung pun management fee kita, apa fee semua kita akan ditolak dengan keuntungan kita. So still kita untung. Sebab tu kita tak perlu bayar apa pun lepas kita dah buat. Okey, clear tak? Menjawab tak persoalan? Okey, sementara kita dapat respon dari Tuan Farid tadi, ada soalan lain yang saya akan bacakan untuk Tuan Abu dari Alright. Tuan Rozilan. Adakah modal GAE ini boleh dilaburkan dalam masa jangka pendek? Dia bagi contoh sebulan. Okey. Untuk JE yang diorang tanya pada saya lah. Suggestion saya, duit yang tidak digunakan 8 bulan ke setahun. Kalau setakat sebulan, 2 bulan, better buat GCA je. Sebab apa? Awak dekat situ awak tak ada holding power, awak tak ada kuasa menunggu. Dekat JE ni satu je, awak ada kuasa menunggu, okey. Tak ada masalah. Sebab tu ambil 8 bulan ke setahun. Maksudnya kat sini dia kena tahu dulu tahap kawangan dia macam mana yang dia nak gunakan tu, ya? Ya, betul. Contoh awak ada ada seorang klien saya baru call tadi, dia kata saya nanti pencen EPF saya dapat 100,000, nak buat macam mana ni tuan? Saya cakap gitu, bila awak nak guna? Dia kata saya pun tak tahulah bila nak guna, tapi memang nak guna pun. Berapa banyak awak nak guna? So berapa banyak, dia kata tak banyak lah, mungkin dalam 10k ke kan, 20k buat jamuan apa semua. Biasalah orang dah pencen kan. Betul. Dan saya cakap kalau gitu awak buat 70,000. 30,000 tu awak simpan dalam bentuk duit. Bila awak nak guna, okey, tak ada masalah. So 70,000 tu awak standby lah. Ataupun 50,000. 50,000 awak buat JE, lagi 50,000 tu okeylah awak standby lah. Macam tu. Macam mana awak nak manage? Gitulah ceritanya. So tuan-tuan dan puan-puan, Tuan Rozilan tadi, kita berdasarkan kepada kenaikan harga emas. Cepat atau lambat kita tak pasti kan, bergantung kepada kenaikan harga emas. Alright, dari Tuan Nur Syarifuddin, kalau ada modal 10k, kita terus labur di GAE, boleh? Boleh. Tak perlu tak, kalau awak ada 10k, awak terus masuk JE, tak boleh. Cadangan saya jangan terus buat JE 10k terus. Ini nasihat saya kepada semua lah. Jangan terus buat JE 10k terus. Awak buat JE 10 satu unit je dulu. Pastikan awak dah naik introducer. Bila awak dah naik introducer, baru yang balance tu awak pump. Sebabnya betul. Kenapa bila awak introducer dulu Ustaz? Kenapa beli satu dulu, lepas tu naik introducer dulu? Kenapa? Beli apa yang best dekat introducer tu? Dia macam ni. Kalau awak ada berpuluh ribu lah sekali pun lah. Paling kuat pun awak buat untuk permulaan 1 unit atau 2 unit lah untuk penyedap rasa. Kalau nak sedap pun 2 unit. Sebab apa? Awak akan naikkan diri awak kepada introducer. Bila awak dah naik introducer, awak nak pump berapa banyak, awak pump lah. Sebabnya, bila awak dah naik jadi introducer, awak akan dapat 2% setiap transaksi GAE yang awak buat. GAE 10 yang awak buat. GAE 10 GAE 10 2%. Bukan GAE 10. So kalau awak kata saya ada 10,000, saya terus nak buat 10,000, jangan. Buat 2 unit lah dulu. Buat 2 unit, balance tu baru buat beli GAE 10 sebab awak nak dapatkan cashback atau commission. Itu kalau awak nak tahu, in the end hari Jumaat awak akan tahu the best, dia punya kemuncak dia, kenapa. So kena ikut kelas setiap hari. Kita dah pukul 10 suku kan. Okey, kita tunggu hari Jumaat yang tu. Kena masuk kelas berkaitan dengan reseller. Dan Tuan Rozilan ni dia tanya berturutan dengan soalan dia tadi.
iaitu tak perlu tunggu dalam tempoh lebih setahun. Ya, Tuan Razilan. Bila akaun kita tu, unit kita tu dah keuntungan, kalau kita rasa cukup profit, boleh je ambil. Tak kisahlah. Tak perlu tunggu setahun, tak perlu tunggu berapa hari pun. Kalau dalam sehari je teruntung, boleh terus ambil. Betul ya, Tuan Abu Zain? Macam mana? Dia tanya tu, dia apa ni, tempoh perlu ada tempoh menunggu tak? Yang Okey. GAE tu, kalau dah untung. Kalau dah untung, tempoh menunggu, dia macam ni lah. Ada orang dia nak untung, aku tunggu 10% okey lah untung. So bila emas tu 60 USD, lepas tu tak lama kemudian besok naik 61. Dah untung dah 10%, walaupun naik 1% macam saya kata, naiklah 10%. So dah untung 10%, dia kata lah 10% berapa je, tak apalah aku tunggulah lagi. Tunggu naik 62, so dia dah untung 20%. So untuk kata untung tu terpulang pada awak nak ambil berapa lama, berapa banyak pun. Cumanya pada saya the best adalah kalau awak dah untung dalam 2% atau 3%, the best adalah terminate je. Beli lain. Betul. Agak turun je, apa ni, beli semula kan, Tuan Abu? Sebab saya ada seorang klien saya, dia register dengan saya bulan 9 tahun lepas. Harga masa tu 58, baru-baru ni saya jumpa dengan dia. Dia punya emas tu dah, bila saya kira dah jadi 110%. Banyak tu. Dia itu saya cakap. Sebab kenaikan masa tu dalam 11%, 10% ke 11% macam tu. Rezeki dia. Ya, rezeki dia. Okey, Tuan Abu. Tadi soalan yang terakhir berkenaan dengan GAE. So boleh teruskan dengan presentasi. Okey, sebelum tu ada satu lagi soalan, Tuan Abu. Saya baca dari Tuan Muhammad Said. Jadi introducer ni automatik ke selepas syarat jadi introducer dipenuhi atau kena apply? Okey, jadi introducer buat masa sekarang ini dealer-dealer yang kena promote. So awak kena tahu dengan siapa awak masuk dan awak kena tahu siapa referral awak sebenarnya, bukan main buta masuk macam tu je sebenarnya. Sebab saya banyak dapat dia dah register dengan orang ni, lepas tu orang ni tak, dia nak support, dia nak masuk dengan saya. Saya okey je, saya okey, tak ada masalah. Cumanya bila awak dah buat sebarang pembelian, dia kena tunggu masa setahun. So bila dia kena masa tunggu setahun, rugi kat dia lah. So cara the best, dia kena refer balik pada dia punya dealer. Untuk masa sekarang ini sehingga official announcement daripada QM, insya-Allah kemungkinan tak perlu dah dealer buat benda tu, dia akan automatic promote. Alright, itu tunggu official announce daripada QM lah. InsyaAllah. Alright, so itu adalah soalan yang terakhir dekat ruangan chat. So boleh Tuan Abu teruskan untuk presentation. Okay, so untuk GE ni, macam kita tengok dekat sini, yuran pengurusan 3.5% setahun. Jika harga emas naik 20%, macam saya katalah kita untung. So keuntungan macam saya kata 1% bersamaan dengan 10%. So maknanya kalau naik 10% bermakna awak dah untung 100%. Okey, so ini di bawah ni gold price performance in 20 years, emas pernah naik sampai 607.48%. Okey, ini adalah prestasi harga emas dalam setahun. Okey, awak boleh nampak berapa kali kenaikan. Kalau awak tengok, kalau awak beli dekat harga 57, dekat harga yang ditunjuk tu 28 November tu, okey, emas naik sekali turun. Naik sekali turun, naik sekali turun. So emas memang dia punya pattern adalah naik dan turun, naik dan turun, naik dan turun. So kalau awak kena pada tempat dia, sebab tahun lepas kenaikan emas sebanyak 7 kali, kenaikan yang besar sebanyak 7 kali. So awak bayangkanlah kalau 7 kali tu awak ada JE 10, contohlah 100,000 atau 10,000 lah awak ada. Dah berapa kali awak untung dah dengan kenaikan 7 kali kenaikan. So bila awak tengok macam ni, okey ni saya tunjuk harga emas tertinggi, lepas tu emas pernah drop. Ini drop dia sampai 53. Seingat saya pada tu 53 rasanya. Lepas tu bila dia naik balik, dia spike bila Rusia serang Ukraine. Dia spike balik. Itu yang masa tu memang sistem hang terus. Lepas tu sekarang ni dah okey sebab kita pun dah pakai sistem yang baru kan.
Alright, so ini adalah contoh testimonial. 11 hari bulan 10 dia beli, 11 hari bulan 11 dia jual. Modal dia 200,000. Okey, kemudian dia jual 247,000, keuntungan dia 20.3%. Okey. Nampak tak? Tak sampai sebulan. Okey. Ini pembelian unit GAE kan, betul kan? Ya, ini adalah untuk JE 10. Alright. So, testimoni kedua, beli 264,000 pada 28 hari bulan 11. 18 hari bulan 2, jual dalam 302. Untung 14.41%. Okey. Kurang dari 3 bulan tu. Ya, kurang daripada 3 bulan. Bank rakyat pun tak boleh bagi macam ni punya keuntungan. Rezeki dia dapat untung cepat. Ha. Masuk testimoni ketiga, masuk 17 bulan 9, 2021 modal 500 lebih. Ini lama sikit. Lama tak lama pun sampai 3 bulan 3, akaun masih hold tapi dah 1 juta. Awak bayangkan keuntungan dia berapa banyak. Daripada Tempat lain tak ada. 500, daripada 500 naik ke 1 juta. Wow. 9, 10, 11, 1, 2, 3. 6 bulan awak dah untung lebih 100%. Ini testimoni yang proven, bukan kita saja. Tak, ini yang proven. Betul, betul. Alright, so ni testimoni yang keempat. Masuk 940,000. Okey, jual balik 993, dapat keuntungan 53. Alright. So itu adalah untuk GAE. So ramai yang bertanya, apalah tunjuk ratus ribu, tak ada ke yang main 10,000? Ada yang simpan dengan 10,000, ada simpan 5,000 ada, tapi keuntungan dia tak adalah yang macam ni. Sebab kita nak nampak semakin awak menyimpan banyak, semakin dia mendatangkan pulangan yang banyak untuk anda. Tapi sekiranya awak just menyimpan, sebab pertama sekali untuk buat GAE ni, first kalau awak ada duit banyak pun, for sure awak tak akan buat banyak untuk the first time. Sebab awak akan fikir 50-50. Aku nak percaya ke benda ni? Awak akan tertanya dalam diri awak. Ini for sure pada semua orang yang baru. Tapi bila awak dah dapat untung, macam yang orang yang saya jumpa tu, dia masukkan 4,000 je. Bila saya jumpa dia dah untung dekat 9,000 lebih. Dia cakap dengan saya, kenapa saya tak masukkan 400,000? Pasal itulah nak menyesal kan? Ya. Sebab tu kita kata, biar menyesal membeli dari menyesal tak beli. Ya, betul. Okey, kita ada satu soalan dari ruangan chat Tuan Abu. Boleh tak saya bacakan sekarang? Boleh. Baca terus. Tak ada Okey, masalah. dari Tuan Rozilan. Maknanya kalau ada 7 kali emas turun naik, maka kita kena buat jual beli JAE juga 7 kali baru dapat untung berganda. Atau beli dan terus diam saja hingga nilai emas naik, dapat akhir tempoh. Okey, pada saya the best adalah awak beli dan terminate daripada awak duk peram. Sebab kalau awak duk peram pun, contohlah awak beli harga dalam macam mana nak bagi contoh Sekejap, dalam ni ada tak? Dia macam apa ni Tuan Abu cakap tadi, kalau dah dapat lebih daripada 20 berapa tadi Tuan Abu cakap tadi? Terminate dulu kan? Tunggu dia turun dia masuk balik tu. Dia emas naik 2% awak terminate dah lah. 2%, 3% awak terminate. Kecuali awak nak untung lebih. Kalau awak nak untung lebih boleh. Kalau yakin dah pasti boleh hold lah kan? Boleh hold. Macam saya punya klien tu dia hold sampai untung 111%. Sebab dia hold. Dia sebenarnya bukan dia hold. Dia masuk lepas tu dia tak tengok dah. Password pun dia tak ingat. Dah rezeki dia macam tu. Dah rezeki dia. Dia masuk balik, lepas tu dia untung. Alright. So kalau kata kenaikan 7 kali, okay, the best part adalah awak beli dan terminate, beli dan terminate, beli dan terminate, beli dan terminate. Kalau awak ada masa. Kalau tak ada masa, better awak simpan, awak peram. Tapi nak peram awak tu, awak kena tengok harga juga kalau awak nak peram. Okay, contohlah kalau awak kata awak nak peram harga 60, awak masa tu beli harga dia 63. 63 sekarang harga range dalam 64 sekarang ni, 64. So dekat situ is okay. Tapi kalau awak peram masa tu harga 67 tu awak akan kena tunggu lama. Tapi kalau awak jenis yang
Tak apa, saya tak ada kisah pun kan. Itu je simpanan, saya pun tak tahu bila nak guna. Okey je, tak ada masalah. Sebab di QM kita tak ada margin call. Itu best dia. Kita tak ada margin call. Macam kalau siapa yang bertrade dalam forex, dia akan tahu apa itu margin call. So dalam QM tak ada margin call, tak ada komitmen nak kena top up semua, tak ada. So jangan relax, duduk diam, masuk duit, makan popcorn, naik, kita terminate. Dah, tu je. Sebab kita back up by physical good. Ya, betul. Okey. Ada Itu soalan? je soalan yang ada dekat ruangan chat. Okey. So sekiranya boleh tutup dah ke saya punya ni. Kalau dah selesai, okey je. Saya stop share. Boleh. Saya dah selesai dah. Okey, so kepada sesiapa yang nak menyimpan. Okey, kepada siapa-siapa yang nak menyimpan dan nak mulakan simpanan emas di QM. Yang pertamanya, sekiranya anda tak berapa yakin, buatlah simpanan serendah RM10. Kedua, sekiranya awak ada pendapatan, nak ada emas tapi pada masa yang sama nak kena settlekan komitmen. Dekat situ awak boleh buat GCA, produk yang kedua. Okey. Kemudian sekiranya awak ada lebihan duit, awak ada simpanan, awak nak gandakan simpanan awak, dekat situ awak boleh buat GAE. So ketiga-tiga solusi ini adalah dia dah bagi untuk awak. So macam mana awak nak manage kewangan awak itu adalah atas diri sendiri. Tepuk dada, tanya poket. Okay, saya share sikit testimonial. Saya ada seorang peniaga nasi lemak. Setiap hari dia hanya mampu RM10, RM20, RM50. RM10 ni kalau hujan. Okay, RM50 ni kalau tak hujan. So dia cakap dengan saya nak juga buat simpanan emas. Okay, so dia konsisten. Setiap hari at least RM10. 10, 20, 50, 10, 25. Sampai by the end dalam berapa bulan, lepas 3 bulan atau 4 bulan, saya tengok income dia ada RM5,000 lebih. So dia tanya dengan saya, nak buat macam mana? So saya cakap mudah je. Ambil satu portion untuk buat GAE, lagi satu portion buat GCA, buat beli barang atau tambah barang apa yang tak ada. So bila dia terima tu, dia cakap wow, this is the best solution untuk dia. Dia kata dia tak pernah lagi nampak sistem kewangan yang macam ni yang memberi keuntungan dalam pada masa yang sama, memudah carakan dia. Yalah, simpanan serendah RM10. Okey. So kalau tak ada duit nak buat GAE, so terpaksa buat daripada GSA lah. Tapi kalau awak memang ada modal simpanan, pada saya better awak ambil GAE. Betul? Dan saya suka untuk highlight dekat sini dengan cerita Tuan Abu tadi berkenaan dengan konsisten sebenarnya. Kalau hari ini kita membeli RM10, lepas tu kita biar je tak beli-beli, macam mana kita nak berjaya dan gandakan aset-aset kita kan? Tapi dengan cerita tadi, apa yang penting adalah dia konsisten. Walaupun dia membeli serendah RM10 sahaja sehari. Betul tak Tuan Abu? Ya, betul. So buat staging terbaik. Ya, betul, terbaik. So saya baru nak buka baca chat modal untuk JE paling sikit berapa RM? JE paling sikit dia 100 ada lebih. jawapan dah kat situ tu, Tuan Abu. Ya ke? Ada konsultan kita dah bantu dah. Semua soalan dah baca dah. Okey. Oh, bagus. Baguslah konsultan kita pun. Kita dah post sekarang pukul 10.29. So mungkin ini ada lagi soalan yang last ni daripada Tuan Muhammad Khairul Naim. Nanti ada GAE 15X lah. Tunggu berita. Nanti ada GAE 15X. InsyaAllah ada berdasarkan kepada rumus-rumus, cumanya saya tak berani nak confirmkan ada. Saya cuma kata insyaAllah ada, cuma kita pun tengah tunggu berita rasmi dan official letter daripada QM. So kalau QM
tak official, so awak akan dapat lihat dalam awak punya sistem. Kalau ada duit lebih kurang 200, better buat GCA atau JE 5? Bagus soalan ni. Kalau ada duit lebih. Okey. Kalau awak ada duit lebih kurang 200, better buat GCA atau JE 5? Duit tu awak nak guna balik tak? Itu persoalannya. Sebab kalau awak buat GCA, awak akan dapat 85% balik. Ni saya jawab untuk AS. Kalau awak tak nak guna duit itu, better awak buat JAE. Tapi awak kena tambah duit lah. 200, lebih kurang 200 hanya satu JAE saja. Kalau awak nak lebih, awak kena 200 lebih dalam 210 atau 220, awak kena tambah RM20, awak dapat 2 JE 5. So the best one, better buat GCA atau JE, terpulang. Kalau awak rasa nak guna duit tu balik, yang 200 tu awak nak 85% daripada 200, awak nak kena guna duit, buat GCA. Tapi awak kata tak apalah, saya simpan je lah, buat orang kata buat rasuk-rasuk. Boleh je buat JE 5, tak ada masalah. Okey. So ada satu lagi soalan ni Tuan Abuza dari Muhammad Said. Berapa lama update harga emas setiap hari? Okey, berapa lama update harga emas setiap hari di Quantum Metal adalah setiap 5 minit. 3 minit, 3 ke 5 minit? 5 minit. 5 minit. Betul, 5 minit Kita, sekali capture. Okey, Tuan Syed, mungkin awak beritahu ni, mungkin awak ada pernah dengar daripada tempat lain. So tempat lain ada yang saya difahamkan. Contoh saya ambil paling mudah lah, Public Gold. Public Gold dia lock 1 hari. Macam kita tak ada lock. Kita 5 minit. Dia reflect daripada LME, dia reflect ke kita punya sistem 5 minit. So kita memang tak ada lock harga. Okey. So menjawab soalan itu soalan yang terakhir dan saya rasa setakat itu kot kita terima soalan. Memandangkan sekarang dah pun pukul 10.32 minit malam. Untuk tuan-tuan dan puan-puan yang ada bertanyakan untuk join grup apa semua tu, tuan-tuan dan puan-puan boleh refer kembali kepada siapa orang yang mengajak tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana nak register, kena tanya balik kepada orang yang telah ajak tuan-tuan dan puan-puan untuk sertai kita pada malam ini. Boleh ya? Pastikan tuan-tuan dan puan-puan register ada soalan. dan esok kita akan bantu dalam sistem. Ada satu soalan yang menarik. Kalau tak ada Bank Malaysia, boleh beli produk QM tak? Sebab bukan warga negara. Bukan warga negara, kena buka juga Bank Malaysia, at least menggunakan pasport untuk buka bank. Kalau tak ada, tak boleh. Okey, siapa yang ni? Nama Joe. Dia tak ada Bank Malaysia, boleh beli produk QM tak? Tak boleh. Sebab dia kena ada, dia duduk mana? Kalau dia duduk Indonesia, tak ada masalah. Dia buka bank Indonesia. Tapi kalau dia Indonesia, USA, wow, USA. Dia orang USA. Dia boleh buka bank melalui pasport. So, bila dia boleh buka bank melalui pasport, and then yes, dia boleh beli produk QM. Sebabnya dia nak register QM pun dia akan register by pasport. Okey, itu ada untuk persoalan Tuan Jul. Alright, clear tak? Tapi kalau dia tak ada Bank Malaysia, macam mana dia keluarkan duit? Saya tak faham. Dia duduk Malaysia tapi tak ada Bank Malaysia. Cuba tanya soalan yang memang saya nak jadi. tanya. Jangan mengandaikan Kalau soalan tu. Itu saya nak tanya. Apapun nasihat saya untuk yang bertanyakan soalan, sekiranya memang betul, Tuan boleh rujuk kepada konsultan terdekat ataupun dealer terdekat untuk dealer Tuan nasihatlah. Bukan andai memang sedang terjadi, dia kata. So macam mana dia ambil duit? Itulah pasal. Tuan boleh bagi tahu? Itu saya terfikir. Okey, boleh awak bagi tahu macam mana dia ambil duit? Kalau kata PayPal pun,
ambil duit tak lepas mampu beli GAE pakai bank orang lain. Tak, maksud kami Wait. ambil duit tu kalau dia nak buat berbelanja apa semua tu. Ambil Berbelanja gaji tu ke, macam mana ambil dia, duit. dia berbelanja? Ke dia simpan duit kat mana? Nah, itulah tu. Kalau Tuan ada jawapan boleh maklumkan, dan mungkinlah Tuan Abu Zal boleh jelaskan. Bank sana. Tak, dia duduk Malaysia ke dia duduk dia orang USA, duduk Malaysia. Oh, dia duduk USA. Sekejap Sekejap. Dia orang Malaysia. USA. Dia orang USA ke orang Malaysia? Tu nak tahu tu. Tuan Jo, apa kata Tuan Jo terus respon dengan buka mic? Lebih pantas. Boleh cakap. Warga negara Boleh USA duduk di sana, cuma orang Melayu. Okey. Kalau dia warga negara USA, duduk di sana, cuma orang Melayu, dia boleh register QM pakai bank, dia boleh pakai bank US, tak ada masalah. Cumanya cara pendaftaran dia akan jadi berbeza. Cara pendaftaran dia nanti kalau dekat apps tu pun dia kena ambil app international sebab dekat US dah ada dah untuk QM. So bila dia dah register, dia kena refer segala transaksi apa semua dengan QM di US. Ada pejabat dekat US sebab yang itu hari ada yang share tu dia dekat US, QM dekat US. So register dulu tak apa, tak ada masalah. Cumanya nanti segala macam mana transaksi apa semua, so kena refer QM sana. Sama juga dengan orang Indonesia. CS balik kan? Ya, kena untuk refer tukar QM currency USD. Yes. Sama juga orang Thailand. Mana nak dapat merchandise KM lawa topi tuan? Oh, boleh. Kalau nak dapat merchandise ni awak kena live chat. Awak live chat dengan QM, nanti dah ada bahagian produk, ada merchandise. So dekat situ awak boleh dapat. Dia bukan dapat topi je, baju pun ada. Tapi sekarang saya tak pakai baju tu. Nombor telefon HQ di sana. Awak boleh Google je, Tuan Jo. Quantum Metal Gold USA. Awak boleh sama juga orang Thailand. Orang Thailand yang nak buka QM, dia kerja kat Malaysia tapi dia tak ada bank Malaysia. Dia ada bank Thailand je. Pun boleh juga buka. Cumanya bila dia buka, dia join, dia register macam biasa macam kita. Cuma dekat kewarganegaraan tu berbeza. Dan transaksi bank, dia kena contact bank sana. Dia tak boleh, sebab dia tak ada bank sini, dia kena contact bank sana. Walaupun dia kerja kat sini. Contoh macam orang Thailand yang banyak kerja kedai makan. So dia kena buat macam tu. Dia kena contact QM Thailand untuk macam mana dia punya transaksi. Alright, menjawab soalan? Alright, jawab Tuan Jo. Okey. Kita assume ianya telah menjawab pun soalan dengan respon alright tu. Okey. Sebelum saya habis, boleh join saya punya FB Quantum Metal Gold. Saya ada hantar dekat dalam meeting chat dengan juga TikTok saya QM Gold. Kat situ banyak segala info yang saya share dan segala apa yang awak nak tahu berkenaan QM awak boleh ambil dekat sana. Alright? Dia tak asyik habis. Dia tak dapur. Okey, apa? Okey, saya habis. Okay, so dengan jawapan yang diberikan oleh Tuan Speaker seperti tadi, maka itu sajalah untuk sharing malam ni Tuan Speaker, betul eh? Ada lagi apa ni yang last dari Tuan Speaker? Ada tak apa-apa pesanan ataupun tips? Okey, pesanan dan tips saya untuk GSA, GCA, GAE, pertama sekali awak kena faham solusi dulu. Bila awak dah faham solusi, baru awak tahu macam mana awak nak manage kewangan awak. Dan kalau ada yang berkata berkenaan QM macam ni, awak jalan terus. Sebab QM adalah macam saya cerita, dia patuh syariah,
and then juga dia adalah orang kata bukan scammer. Dan selalu orang akan kata QM ni beli sijil. Siapa kata sijil? Di QM semua bersandarkan 100% emas. So QM pun ada emas. Cuma kadang bila kita tunjuk yang GE tu adalah kita nak awak dapat keuntungan yang lebih. Tapi semuanya bersandarkan kepada emas. So bila awak dah untung GE, awak masukkan dalam GSA, awak boleh keluarkan fizikal. Sama je proses dia. Fizikal tetap ada. So jangan pedulikan orang cakap QM ni macam mana. Sebab awak dah tengok sendiri, awak dah hadir kelas malam ni. So awak tengok, QM dah ada patuh syariah, kerjasama dengan bank. Cukup. Itu saja. Okey? Itu saja. Okey, insyaAllah. Jadi kena educate diri, kena tahu dengan jelas supaya kita tahu yang mana satu yang bersesuaian dengan diri, dan sekiranya kita ditanya oleh pihak luar, kita memberikan maklumat yang tepat. Kalau tak pasti, jangan kongsi. Alright, so saya rasa Betul. kita pun dah kelewatan ini, sekarang dah pukul 10.40, terlewat sedikit, saya mohon maaf dengan tuan-tuan dan puan-puan yang ada dekat ruangan Zoom ni. Jadi saya harap tuan-puan boleh refer balik kepada orang yang share link untuk tuan-puan join pada malam ini, dan jangan lupa untuk register dan join lagi kelas esok supaya tuan-puan tahu bagaimana nak gunakan sistem, macam mana nak verify akaun tuan-tuan dan puan-puan, dan bagaimana tuan-puan nak gunakan fasiliti yang bersesuaian dengan tuan-puan di akaun Quantum Matter. Okay? So jangan lupa dapatkan link esok bersama dengan speaker yang seterusnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa sampai di sini saja. So saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih mewakili TGC dan Merchant Dr. Wida kepada tuan speaker sekali lagi kerana berkongsi kepada kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan jemput lagi pada masa akan datang. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masuk sertai ruangan Zoom tepat pada masanya, yang memberikan respon, yang memberikan soalan. Okey, yang ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada kami dekat sini. Saya ucapkan terima kasih. Dan teruslah mencipta dan menggandakan aset kita dengan berganda-ganda.